Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskan, masih lagi bersama saya dalam rancangan Blocky School. Saya di sini mewakili pihak Blocky.my. Okey, mungkin dekat luar tu pernah dengar DeFi. Mungkin dekat luar tu tak pernah dengar apa itu DeFi. Apakah itu DeFi? Pernahkah anda dengar tentang DeFi sebelum ini? Adakah aplikasi DeFi dikatakan pembunuh utama aplikasi di dalam alam kripto atau sekadar hype sahaja? Tak kiralah kalau anda pernah dengar tentang DeFi ataupun anda ingin mengenalnya dengan lebih mendalam. Video ini khas untuk anda. DeFi atau dikenali juga sebagai Decentralized Finance. Decentralized Finance adalah satu pergerakan yang bertujuan untuk mencipta sebuah sistem kewangan yang baru untuk dibuka kepada semua. Ianya tidak perlu perantaran seperti bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, DeFi perlu bergantung dengan kriptografi, blockchain dan smart contract. Smart contract adalah blok utama untuk DeFi. Jika anda perhatikan, kebanyakan projek DeFi dibina atas Ethereum. Sebab utama adalah kerana Ethereum mempunyai program bahasa pengatur cara yang hebat. Solidity yang membolehkan untuk membuat smart contract yang boleh mengandungi semua logik yang diperlukan untuk aplikasi DeFi. Selain daripada itu, Ethereum juga mempunyai ekosistem yang paling maju di setiap platform smart contract yang mempunyai beribu-ribu pemaju membina aplikasi baru setiap hari. Bukan itu sahaja, semua protokol DeFi yang disebutkan dalam video ini dibina berdasarkan Ethereum. Sekarang, mari kita tengok bagaimana ianya bermula. Seimbas sejarah DeFi, projek pertama yang dimulakan dalam Decentralized Finance, MakerDAO. M-A-K-E-R-D-A-O, MakerDAO. Diasaskan pada tahun 2015. Membolehkan pengguna mengunci cagaran Ethereum tersebut dan menghasilkan DAI, D-A-I. Sebuah shilling yang stabil dengan menggunakan insentif tertentu mengikuti harga USD. DAI, D-A-I, juga boleh digunakan untuk simpanan di platform Maker, Oasis. Ini mencipta satu tiang di dalam sistem keuangan memberi pinjaman dan meminjam. Sebenarnya, DeFi juga sedang mencipta sebuah ekosistem keuangan yang baru dengan cara yang terbuka. Cara memberi pinjaman dan meminjam ini hanyalah salah satu daripada ekosistem tersebut. Sebagai penting yang lain termasuklah stablecoin, pertukaran decentralized, derivatif, perdagangan, margin dan insurans. Mari kita bincang tentang kategori satu demi satu. Apa perbezaan antara decentralized finance dan centralized finance? Di sebelah saya, sebelah kanan saya, ini adalah decentralized finance dan di sebelah kiri ini adalah centralized finance atau lebih dikenali sebagai CeFi dan juga DeFi. Terdapat beberapa projek DeFi yang penting dalam kategori ini. Yang utama adalah Compound. Semasa video ini dibuat adalah projek DeFi yang terbesar dalam kategori, memberi pinjaman aset yang bernilai sebanyak USD 630 juta yang dikunci dalam protokol. Compound adalah sebuah algoritma yang mempunyai protokol kadar faedah autonomi untuk membolehkan pengguna membekalkan aset seperti Ethereum, BAT, OX, Tether mula membuat saham. Aset yang dibekalkan juga boleh bertindak sebagai jaminan untuk meminjam aset lain. Projek DeFi lain yang popular dalam kategori ini adalah Aave salah satunya. Shilling Stabil Algorithm dengan menggunakan kontrak pintar dengan insentif tertentu. Kita telah mencipta sebuah shilling stabil yang digabung dengan USD tanpa perlu untuk menyimpan wang kertas. Kita telah sebut tentang MakerDAO yang membolehkan pengguna untuk kunci cagaran mereka dan menjana DAI. DAI adalah contoh shilling stabil algoritma yang baik. Selain dari DAI, terdapat beberapa shilling stabil yang bukan algoritma seperti USDT, USDC ataupun PAX.
Masalah utama adalah atas sebab bahawa mereka decentralized kerana ada syarikat di belakang mereka yang bertanggungjawab untuk memegang nilai yang setara dengan shilling stabil dalam USD atau aset lain. Walau bagaimanapun, shilling stabil menjadi popular dan banyak digunakan dalam aplikasi DeFi seperti Compound atau ETH. Decentralized Exchange, pertukaran tidak berpusat atau dikenali sebagai DEXs, bertentangan dengan pertukaran kripto berpusat yang standard. Membenarkan pertukaran aset kripto dengan cara yang decentralized, iaitu tanpa kebenaran dan tanpa melepaskan hak penjagaan koin. Terdapat dua jenis utama DEXs berdasarkan liquidity pool dan berdasarkan order book. Beberapa contoh liquidity pool adalah Uniswap, Kyber, Balancer ataupun Banker. Loopring dan Index adalah antara contoh yang berdasarkan order book. Apakah kes penggunaan berpotensi untuk DeFi? Memberi pinjaman dan meminjam protokol pinjaman terbuka adalah salah satu jenis aplikasi yang paling popular yang merupakan sebahagian daripada ekosistem DeFi. Pinjaman dan pinjaman terbuka yang decentralized mempunyai banyak kelebihan berbanding sistem kredit tradisional. Ini termasuk transaksi segera, perlindungan aset digital, tiada pemeriksaan kredit dan kemungkinan diseragamkan mengikut trend pada masa akan datang. Oleh kerana perkhidmatan pemberian pinjaman ini dibina berdasarkan blockchain, mereka mengurangkan jumlah kepercayaan yang diperlukan dan mempunyai jaminan pengesahan dalam kriptografi. Pinjaman pasaran di blockchain dapat mengurangkan risiko dari ditipu rakan niaga. Selain itu, ia dapat membuat pinjaman yang lebih murah, cepat dan sedia ada untuk lebih ramai orang menyertai. Perkhidmatan perbankan kewangan. Oleh kerana aplikasi DeFi adalah aplikasi kewangan, perkhidmatan perbankan monetary adalah kes penggunaan yang jelas bagi DeFi. Ini termasuk penerbitan duit dalam bentuk kripto yang harga stabil, pajak gadai, kontrak pintar dan insurans. Oleh kerana industri blockchain semakin matang, terdapat peningkatan tumpuan pada pencipta stablecoin. Ianya adalah sejenis aset kripto yang bersandarkan dengan aset dunia nyata seperti emas, perak ataupun mata wang seperti USD dolar dan euro. Ia juga boleh dipindah secara digital dengan mudah. Atas sebab harga kripto boleh berubah naik turun dengan cepat pada bila-bila masa, stablecoin yang decentralized dapat digunakan untuk penggunaan harian sebagai tunai digital yang tidak dikeluarkan atau dipantau oleh pihak berkuasa pusat. Setiap kontrak mempunyai perantara yang perlu terlibat dalam proses akan memakan masa dan kos yang mahal. Dengan penggunaan kontrak pintar, proses mengaudit kos dan yuran dapat dikurangkan dengan ketara. Insurans pada blockchain dapat menghapuskan perlunya perantara dan mudahkan pengurusan data serta mengurangkan risiko penyimpanan data. Ini menyebabkan kos yang ditanggung lebih murah berbanding kos sedia ada. Aplikasi dalam kategori ini agak mencabar untuk diterangkan. Ini kerana segmen DeFi ini memberi ruang paling banyak untuk inovasi keuangan. Beberapa aplikasi DeFi yang paling penting adalah pertukaran decentralized DEX. Platform ini membolehkan pengguna perdagangkan aset digital tanpa memerlukan perantara seperti bursa yang dipercayai untuk menyimpan dana mereka. Perdagangan dibuat secara langsung antara dompet pengguna dan bantuan kontrak pintar. Disebabkan mereka memerlukan kerja penyelenggaraan yang jauh lebih sedikit, bursa yang decentralized biasanya mempunyai iuran perdagangan yang lebih rendah daripada bursa berpusat. Teknologi blockchain juga dapat digunakan oleh pelbagai instrumen keuangan konvensional. Namun aplikasi DApp akan berfungsi dengan cara yang decentralized, dapat memotong pelibatan orang ketiga dalam apa jua proses. Contohnya, platform penerbitan token keselamatan. Ia menyediakan alat dan sumber untuk penerbit melancarkan security token pada blockchain dengan parameter yang dapat disesuaikan. Projek-projek lain DeFi juga membenarkan penciptaan derivatif, aset sintetik, pasaran ramalan dan banyak lagi. Apa peranan kontrak pintar dalam DeFi? Sebilangan besar aplikasi yang wujud serta berpotensi dari keuangan decentralized melibatkan perbuatan dan pelaksanaan kontrak pintar.
Walaupun kontrak biasa menggunakan terminologi undang-undang untuk menentukan syarat hubungan antara entiti yang memasuki kontrak, kontrak pintar hanya menggunakan kod komputer. Oleh kerana istilahnya ditulis dalam kod komputer, kontrak pintar mempunyai kemampuan unik juga untuk menguatkuasakan syarat tersebut melalui kod komputer. Ini membolehkan pelaksanaan automatik yang boleh dipercayai berbanding sebilangan besar proses perniagaan pada masa ini memerlukan pengawasan manual. Menggunakan kontrak pintar adalah lebih cepat, lebih mudah dan mengurangkan risiko bagi kedua-dua pihak. Apakah perbezaan antara DeFi dan perbankan terbuka? Perbankan terbuka merujuk kepada sistem perbankan di mana penyedia perkhidmatan keuangan pihak ketiga diberi akses keselamatan ke data keuangan melalui API. Ini membolehkan rangkaian akaun dan data antara bank dan institusi keuangan bukan bank. Pada asasnya, ia membolehkan jenis produk dan perkhidmatan baru dalam sistem keuangan tradisional. Walau bagaimanapun, DeFi mencadangkan sebuah sistem keuangan yang baru dan bebas daripada keadaan semasa. DeFi kadang-kadang juga disebut sebagai keuangan terbuka. Sebagai contoh, perbankan terbuka boleh membenarkan pengurusan semasa instrumen keuangan tradisional dalam satu aplikasi dengan menarik data dari beberapa bank dan institusi dengan selamat. Sebaliknya, keuangan decentralized boleh membenarkan pengurusan instrumen keuangan yang sepenuhnya dengan cara baru untuk berinteraksi antara mereka. Keuangan decentralized fokus kepada membina perkhidmatan keuangan yang terpisah dari sistem keuangan dan politik tradisional. Ini akan membolehkan sistem keuangan yang lebih terbuka dan berpotensi mencegah diskriminasi di seluruh dunia. Walaupun idea ini menarik tetapi penggunaannya masih belum meluas di masyarakat umum. Teknologi ini masih lagi mencari ruang penggunaan yang sesuai untuk ciri-ciri blockchain sangat penting dalam membina banyak produk keuangan terbuka yang berguna. Sekiranya berjaya, DeFi akan mengambil alih kuasa dari organisasi berpusat yang besar dan meletakkannya di tangan komuniti sumber terbuka dan individu. Adakah ianya akan mewujudkan sistem keuangan yang lebih cekap akan mendapat penerimaan setelah DeFi siap untuk diterima pakai arus perundang? Jangan risau, jawapannya ada di video seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like and share. Dan yang paling penting, jangan lupa follow Instagram blocky.my. Saya Mas Khan, Assalamualaikum.